Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda hari ini seperti biasa selama 2 jam, 8 hingga 10 pagi. Jadi anda boleh ikuti kami di platform media sosial yang kami sediakan untuk anda. Antaranya di YouTube, di MyClick, di TikTok, di Facebook juga kami bawakan dan kami siaran langsung untuk anda ikuti semua perkongsian kita akan bawakan untuk anda hari ini. Ya, terima kasih kepada yang mengikuti kami di TikTok. Tapi janganlah potong-potong. Ikuti sepenuhnya. Okey. Kalau nak ikuti sepenuhnya kena ikuti pada awal lah ya. Sebab awal-awal ni kita akan kongsi pada anda berita-berita yang terkini dan juga semasa. Jadi pastinya berkenaan dengan berita yang berduka citakan berkenaan dengan pemergian kanak-kanak autisma yang ditemui semalam hilang daripada hari Selasa ya. Jadi semalam ditemui meninggal dunia di sungai berdekatan dengan rumahnya. Kanak-kanak yang hilang tersebut iaitu Zain Ryan Abdul Matin, 6 tahun, ditemui penduduk berhampiran lokasi hilang di apartmen idaman Damansara Damai 10 malam semalam. Dan seterusnya kita kongsikan berita daripada Kementerian MITI yang memberi fokus sektor pelaburan tahun hadapan. Malaysia merekodkan 225 bilion ringgit jumlah pelaburan yang diluluskan bagi tempoh Januari 2023 hingga September 2023. Dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia merupakan pencapaian terbaik negara berbanding sedekat yang lalu. Dan jumlah pelaburan diluluskan bagi 9 bulan pertama tahun ini mencatat peningkatan 6.6% berbanding 211.0 bilion pelaburan diluluskan bagi tempoh sama tahun lepas. Jadi sudah pasti kita ingin meningkatkan lagi jumlah pelaburan asing yang masuk ke dalam Malaysia untuk tahun 2024 dan sama-sama kita doakan kejayaan kementerian seperti MITI untuk membawa masuk pelaburan-pelaburan asing yang kita perlukan itu. Ya, hari ini kita akan bersama dengan Menteri MITI sendiri untuk kita sama-sama melihat apakah pencapaian yang sudah pun dicapai selama setahun berada di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Bersama dengan Menteri seketika nanti dipastikan anda ikuti bersama kami sehingga jam 10 pagi. Juga perkongsian seterusnya hari ini kita nak bawa anda ke Sarawak seketika untuk berkongsi berkenaan dengan infrastruktur pengangkutan di sana. Berita baik untuk perkongsian ini terutama untuk mereka berada di Sarawak, di mana laluan pertama ART. Apa itu ART? Sistem Transit Aliran Autonomi. Dijangka siap hujung 2025 bermula dengan laluan hijau iaitu yang akan melibatkan perjalanan sepanjang 27.6 km dari Rembus ke Rivera. InsyaAllah berkemungkinan dapat dimulakan pada awal 2026. Ada 2 lagi laluan sebenarnya, iaitu laluan merah yang menghubungkan Kuching Central dan Pending, dan juga laluan hijau dari Pending ke Damai di Santubong. Ya, itulah dia satu yang kita jangkakan akan menjadi mercu tanda baru untuk Sarawak, pengangkutan ART yang mungkin boleh digunakan di negeri-negeri lain seumpamanya yang belum lagi mempunyai sistem pengangkutan awam yang lengkap seperti di Pahang, di Kelantan, Terengganu dan sebagainya yang belum lagi mempunyai sistem pengangkutan yang begitu lengkap seperti mana yang kita dapat lihat di Sarawak sebelum ini. Tapi kini sudah ada 3 laluan yang telah pun dikenal pasti untuk ART yang pertama yang akan siap 2025 nanti. Okey, sedikit perkembangan luar negara kita bawa kepada anda berkenaan dengan konflik Israel-Palestin. Palestin, Gaza dan juga di tepi barat terus dibedil oleh tentera rejim Zionis dan memetik laporan agensi berita Palestin iaitu WAFA. Jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaineh menggesa campur tangan antarabangsa untuk menghentikan pencerobohan yang berterusan sebelum keadaan lebih meruncing, walaupun sebenarnya sekarang ini sudah pun meruncing. Gaza dikatakan antara satu kawasan yang tidak boleh didiami sebenarnya, tiada bekalan elektrik, tiada bekalan air, apatah lagi bekalan perubatan, sistem perubatan yang lumpuh. Jadi pihak Palestin menggesa terutamanya Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk melakukan campur tangan segera bagi menghentikan pencerobohan menyeluruh ini dan menghentikan pertumpahan darah Palestin. Kita dapat lihat bagaimana sekiranya negara-negara lain di dunia melakukan keganasan seumpama Israel ini, mereka sudah pun dilabel sebagai penjenayah perang. Jadi kita di Malaysia sememangnya melabel Israel sebagai penjenayah perang untuk tindakan yang mereka lakukan, namun negara-negara barat, terutama sekali Amerika Syarikat, enggan buat begitu, dan desakan daripada negara-negara serantau juga
juga daripada negara-negara seperti Sepanyol dan beberapa buah negara di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu harus didengar oleh Amerika Syarikat untuk kita menghentikan keganasan yang terus berlaku di Gaza sepanjang hari. Terus panjatkan doa anda supaya satu hari nanti gencatan senjata ini dapat dicapai sepenuhnya supaya rakyat yang berada di Palestin, terutama Gaza dan juga tebing barat dapat menikmati kehidupan mereka seperti manusia yang lain. Juga perkongsian di luar negara, kita beralih ke Bangkok. Ini berita yang agak menarik juga sebenarnya, di mana UNESCO akhirnya mengiktiraf Songkran sebagai warisan budaya tidak ketara kemanusiaan. Saya tak pernah pergi lagi Songkran. Dulu nak pergi tapi tak jadi, tak ada rezeki. Orang kata Songkran ni best, dia larian tak saya kan? Sebenarnya bukan larian semata-mata, Su. Kalau keluar sahaja pada hari di mana Songkran itu disambut, maka anda bersedialah untuk disimbah dengan air. Okey, disambut dari 13 hingga 15 April setiap tahun, ya. Menandakan permulaan tahun baru di Thailand. Jadi Songkran ni dia punya essence itu air lah, ya. Maksudnya aktiviti yang melibatkan air. Seronoklah selalunya bila ada aktiviti-aktiviti. Tapi yang pentingnya apabila mendapat pengiktirafan UNESCO ni, dia secara tidak langsung akan meningkatkan industri pelancongan di Thailand lah. Jadi orang ramai akan berpusu-pusu bila tibanya waktu Songkran ini untuk melihat kemeriahan dan juga apa yang ditawarkan apabila festival Songkran ini berlangsung. Itu memang merupakan high season di Thailand. Jadi kalau anda tidaklah begitu senang dengan disimbah air oleh orang yang tidak dikenali, maka elakkan daripada keluar daripada hotel ketika sambutan Songkran ini berlangsung. Okey, itu perkembangan pagi ini kita sempat bawakan untuk anda.